pembangunan micro credential lah. Kita skip sedikit blended learning index (BLX) daripada Cik Akasha. Kita terus pergi kepada micro credential. Jadi izinkan saya cerita sikit ringkasan untuk pembangunan micro credential. Tuan-tuan dan puan-puan di peringkat institusi ada 4 step lah yang perlu dilalui. Pertama iaitu sesi offline yang mana semakan oleh institusi lah melalui borang senarai semak pembangunan bahan micro credential mandiri Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Jadi borang ini merujukkan kepada setiap micro credential lah. Satu micro credential ada satu borang semakan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada 40 micro credential, maka mesti perlu ada 40 borang senarai semak tersebut lah. Kemudian semakan oleh institusi melalui borang penghantaran bahan MC Polisisi dan tadi kita katakan tadi borang tadi tu satu-satu. Kita ringkaskan je masuk ke dalam borang penghantaran bahan MC Polisisi. Okey. Dan borang penghantaran itu perlu desain oleh tak silap saya timbalan pengarah, tak silap saya. Nanti Cik Syamil boleh komen dan di scan dan dibuat naik lah di pautan. Okey. Cik Syamil maklum bahawa pautan tersebut adalah dan boleh dirujuk pada MC@Polisisi. Kemudian sesi online semakan dan pengesahan oleh Jawatankuasa SKT BIPD di peringkat BIPD. Kemudian pemakluman pencapaian SKT 2023 oleh Jawatankuasa SKT BIPD ya. Jadi kita akan maklum seawal tahun 2024 lah keputusannya. Jadi tanpa melengahkan lagi masa lagi, okey. Kita jemput Cik Syamil lah untuk memberi penerangan yang lebih lanjut lah tentang pembangunan micro credential. Sebelum itu, saya izinkan saya berkongsi lah. Ini adalah pautan untuk 2 borang tersebut. Borang senarai semak pembangunan bahan micro credential dan juga borang penghantaran micro credential Polisisi. Jadi tanpa lengah masa, Cik Syamil silakan. Cik Syamil. Dia tengah. Aku kena end show. Hello, saya dengar tak? Okey. Boleh. Baru boleh. Baru boleh ya. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, saya kenalkan di saya terlebih dahulu. Saya Syamil, PIC di BIPD yang diamanahkan lah untuk memegang SKT Micro Credential Mandiri lah yang telah ditetapkan oleh BIPD pada tahun 2023. Jadi untuk Micro Credential sebenarnya dia mempunyai beberapa orang PIC lah di BIPD. Tapi bagi Micro Credential Mandiri itu saya akan nak belajar. Jadi apa yang maksud saya teruskan untuk Micro Credential ni. Jadi agenda pada hari ini saya akan terang secara ringkas adalah penambahbaikan borang cadangan tajuk yang mana kita telah isi pada awal tahun hari itu. Walau bagaimanapun selepas BIPD membuat semakan dan kita talikan dengan micro credential yang telah dihasilkan, ada beberapa tajuk yang tidak di-update dalam borang tajuk cadangan tajuk yang telah kemukakan pada awal tahun itu, dan ada juga pertindahan yang mana kita telah selesaikan lah. Yang kedua adalah berkaitan dengan code unit platform yang mana kita minta SME ataupun pakar rujuk setiap platform micro credential itu untuk update, yang mana kita harap
dia akan memudahkanlah untuk kita mengelepasi setiap tajuk yang saya hasilkan platform MC itu sendiri. Yang ketiga adalah berkaitan dengan semakan platform yang akan melalui dua fasa. Saya akan tunjukkan selepas ini. Yang adalah yang keempat adalah tata cara penghantaran bagi SKT pada tahun ini. Jadi untuk makluman perempuan, ini adalah link terbaru bagi borang cadangan tajuk dan juga adalah borang penghantaran. Ya. Slide. Macam mana? Slide gerak. Saya tak gerak. Ya. Oh, cakap je ni. Sorry. Sekejap ni. Okey, boleh nampak? Belum lagi. Boleh nampak. Okay. Presenting. Boleh. Presenting. Tapi dalam mode PowerPoint lagi. Okey. Boleh nampak? Ya, belum lagi. Dia dah nampak. Tapi memang bukan full screen Tidak full screen ni. Kena entire screen kot. Entire Ah. screen. Entire screen. Okey, boleh nampak Boleh ke? Okay, presenting. Okay, Chun. Alright. Okey, terima kasih Cik Kadim. Jadi ini adalah borang cadangan tajuk dan penghantaran. Dua benda yang sama ya. Borang cadangan tajuk dan penghantaran bagi SKT pada tahun ini. Jadi ini adalah QR code dia dan juga link yang saya dah letak di sini. Nanti saya akan share lah link dalam grup nanti. Jadi ini adalah rumusan ketersediaan platform kita pada tahun ini. Data ini saya dah rumuskan pada sehingga 9 Oktober tempoh hari dan ianya telah dibentangkan dalam mesyuarat Timbalan Penggaraan Akademik pada minggu lepas. Dan beberapa isu berkaitan dengan micro-credential juga telah kita utarakan dan insyaAllah pihak pengurusan VIP dia akan memastikan dan naik taraf lah ada perkara yang perlu kita beri perhatian dan insyaAllah lah kita akan maklum semua kesulitan yang dihadapi oleh semua pihak. Jadi ini adalah rumusan setakat ini. Sasaran kita seandainya kita kumpulkan semua SKT ni adalah berjumlah 362 micro-credential platform. Walaupun setakat ini hanya 205 yang telah upload dan juga telah mengisi membangunkan level micro-credential di platform itu sendiri. Berkaitan dengan penambahan borang tajuk tadi, ianya adalah berkaitan dengan kemaskini borang tajuk, cadangan tajuk itu, sebab kami akan pasti ada juga beberapa poli yang telah menyelarikan tajuk di awal tahun, walau bagaimanapun mereka telah tukar tajuk tanpa update kemaskini dalam borang tajuk itu. Jadi kita mohon semua pel ataupun SMJ terlibat nanti untuk upload untuk kemaskini borang tajuk, cadangan tajuk itu untuk kita boleh dapatkan tajuk yang terbaru lah. Yang kedua adalah untuk mengemaskini kod unit platform MC bagi setiap khusus. Yang ini adalah berkaitan dengan post short name dalam platform itu sendiri. Nanti saya akan ada tunjuk cara dia juga. Yang ketiga adalah untuk kita kemaskini subject matter expert untuk makluman pihak semua. Subject matter expert ini penting untuk kita bekalkan khusus di akhir tahun ini nanti, di awal tahun nanti. Seandainya ada keciciran subject matter expert pada borang cadangan itu, penghantaran itu kemungkinan besar kita akan terlepas atau kecicir lah nama subject matter expert untuk setiap khusus yang telah dihasilkan. Dan yang keempat adalah untuk kita menyenaraikan jenis sasaran dan bilangan. Sebagai contoh, sasaran untuk maklumat semua, pada tahun ini kita lebih berfokuskan kepada pembangunan bahan, micro-credential itu sendiri. Dan sasaran kita adalah pada tahun depan kita akan buka kepada sasaran kita lah, sama ada pelajar, pensyarah ataupun komuniti, dan juga ada juga yang telah buka kepada pusat kuliah. Bagi contoh di PSA, mereka buka kepada pusat kuliah. Jadi itulah antara sasaran yang kita minta tolong bantuan pihak e-learning Politeknik untuk
updatekan di dalam borang penghantaran nanti. Dan juga bilangan mereka. Ini adalah untuk memudahkan pihak kami untuk kita membuat setting di dalam platform microconnection nantilah. Okey. Untuk kod unik platform MC, saya jam dulu Okey. Bila kita lihat di platform MC itu sendiri, seandainya kita buka satu kursus, bagi contoh saya buka how to ping a network. Inilah kursus yang DFPD cuba hasilkan. Di bahagian bawah kita boleh nampak option, dan di setiap option tu akan ada beberapa menu. Kita tekan setting dan seterusnya. Okey, dan seterusnya kita akan dibawa kepada ruangan short course name. Bahagian kita nampak di bahagian nombor 2, option nombor 2 adalah course short name. Di sinilah kita minta bantuan SME ataupun manager dan juga PEL lah untuk kita membantu mengisi ruang ini berdasarkan kod unik yang kita telah tetapkan. Yang pertama adalah PXA ini adalah bagi contoh untuk institusi. Yang kedua adalah jabatan JKE. Yang ketiga adalah tahun, maksudnya pada tahun 2023. Dan yang keempat adalah course short name. Ini adalah terpulang kepada perempuan, walaupun kita tetapkan ianya dalam dua perkataan saja. Sebagai contoh, kursus ini bernama, tajuk kursus ini adalah How to Ping a Network. Jadi kita boleh pilih, tajuk yang kami pilih adalah Ping Network. Itu adalah nama yang kami pilih lah untuk course short name. Jadi kod unik di platform MC ini akan membantu kami lah untuk membuat laporan dia kita tahu. Okey, saya terus kepada semakan platform MC. Untuk makluman kesemua PEL di sini, semakan ini akan mempunyai dua fasa. Satu fasa adalah melibatkan institusi itu sendiri, dan yang kedua di pihak DIPD dan bersama bahagian lain. Jadi untuk institusi kita mohon ia dilaksanakan oleh Jawatankuasa E-Pembelajaran Institusi yang mana terdiri daripada pegawai e-learning ataupun pegawai maru ataupun mereka-mereka yang telah dilantik lah. Sebagai contoh di setiap institusi mungkin ada jabatan atau pusat yang mengendalikan e-pelajaran itu. Jadi terpulang kepada institusi untuk menjelaskan, dan kita mohon ianya dilakukan berdasarkan senarai semak MC. Jadi senarai semak MC ini adalah boleh didapati di platform MC itu sendiri. Saya akan sharekan juga nanti. Dan saya rasa setiap masa ini telah datang pada khusus bengkel ataupun bengkel TOT itu MC, semuanya tahu, boleh tahu di mana untuk tercapai senarai semak MC itu sendiri. Yang kedua adalah fasa kedua di DIPD. Jadi sejurus selepas penghantaran SKT itu, DIPD akan menjalankan pemeriksaan dan semakan, dan ianya mungkin akan mengambil masa untuk kita libat urus bersama pihak bahagian lain, bahagian kurikulum, bahagian DJK dan sebagainya, dan juga MPD lah. Dan ia dijalankan selepas penghantaran SKT-MC pada tahun 2003. Dan pada tahun 2024, insyaAllah kita akan bekalkan, akan maklumkan lah berkaitan dengan SKT dia punya hasilnya. Jadi untuk tata cara penghantaran SKT pada tahun ini, ianya boleh dilakukan di borang penghantaran SKT-MC yang telah saya bagi dia punya QR code dan link pada di awal pemandangan tadi. Yang pertama adalah kita untuk selesaikan pengemasikan borang jangan tajuk itu. Dan yang kedua, pastikan semua proses semakan telah selesai di pihak institusi. Yang ketiga, kita muat naikkan ke semua muat naik pautan platform MC itu dan senarai semak yang telah ditandatangani ini. Dan yang keempat, maksudnya semua proses itu telah selesai lah. Jadi saya akan cuba tunjukkan sedikit berkaitan dengan pautannya. Okay, boleh nampak saya punya link? Okey, ini adalah borang penghantaran sasaran kerja tahunan dan juga borang cadangan tajuk. Dia adalah benda yang sama dan ini sebagai contoh tajuk-tajuk yang telah kita tapis dan juga telah kita kemas kini lah
berdasarkan Nora cadangan tajuk yang lepas. Dan untuk sebagai contoh yang pertama, ini adalah yang platform kami, SAP DIPD, khusus mandiri bidang dan sebagainya, tajuk. Boleh nampak juga pakai rujuk, itu straightforward. Ketersediaan platform ini adalah platform yang telah kami cek bersama dengan ketersediaannya. Maksudnya platform di dalam PMC itu telah wujud atau belum. Kewujudan platform MC itu telah wujud belum di dalam platform MC yang confidential itu. Dan yang saya telah tetapkan ini semua yang dah ada dalam kita punya platform MC itulah. Mana yang masih kosong itu maksudnya kita belum dapatkan pasti. Dan mungkin juga mereka telah hasilkan di sana tapi tak diupdate di dalam borang ini. Jadi kita mohon bantuan Pel dan semua rakan di institusi untuk update borang penghantaran ini untuk kita tally lah dengan platform itu sendiri. Jadi seandainya tuan-puan telah key in untuk ketersediaan platform ini, kita akan secara automatik lah bilangan MC itu akan tercapai. Ini adalah kod unit MC yang saya sebentar tadi, yang mana untuk BIPD kita tetapkan institusinya adalah BIPD, jabatannya BIPD sebagai contoh, ini contohnya pada tahun 2023 dan juga tajuk course short name itu sendiri. Jadi inilah kod unit MC yang mana kita boleh jumpa di dalam platform MC itulah. Yang kedua adalah kita mohon juga pegawai e-learning untuk menetapkan sasaran peserta bagi setiap kursus itu. So sebagai contoh kita boleh pilih di sini senarai sasaran peserta yang kita akan tawarkan pada tahun depan. Adakah itu melibatkan pelajar, pensyarah, komuniti, ustaz bertaliah dan juga lain-lain. Ini terpulang kepada SME untuk identify siapakah untuk sasaran untuk mereka tawarkan pada tahun depan. Dan juga bilangan mereka yang terlibat. Sama ada 100 orang terpulang lah kepada institusi. Dan kita mohon agar semua data-data yang terdapat ini memudahkanlah pihak kami, terutama Encik Kasha lah untuk membuat setting atau ketetapan dalam platform institusi itu sendiri pada tahun depan. Okey, untuk pautan platform ini kita mohon kepada PEL ataupun SME untuk mengupload bagi setiap tajuk yang telah dihasilkan di platform ini. Sebagai contoh adalah pemilihan jodoh menurut Islam oleh Puan Fauzatul Jamiah. Untuk kita membuat penghantaran SKT, kita mohon mereka untuk membuat untuk berkongsi pautan platform MC itu sendiri di sini dan juga pautan semakan senarai semak MC. Okay. Pautan penghantaran semak MC itu adalah satu bola semakan seperti mana yang saya tunjukkan di sini. Ianya boleh didapati di platform My Credential di bahagian My Document. Dan semua semua dokumen berkaitan dengan My Credential juga boleh didapati di platform ni. Sebagai contoh, kita ada garis panduan, format rancangan, template dan sebagainya. Soalan survey je kita ada kat sini. Dan untuk senarai semak di nombor 3, senarai semak pembangunan bahan MC. Jadi boleh gunakan borang yang ada di sini lah senarai semak ni. So inilah contohnya borang senarai semak pembangunan bahan microcredential mandiri. Kita mohon untuk mereka semua isi dan lengkapkan ada kenali oleh SME tu. Ketua pembangun ni adalah SME. Maksudnya teacher yang telah dilantik terpulang. Mereka ada contoh sebagai dia ada 3 pembangun dan terpulang mereka lah. Antara salah seorang 3 pembangun tu boleh mendatangi di sini. Dan ia disemak disahkan oleh ketua program sebolehnya ataupun PEL pun boleh lah terpulang kepada ketetapan di pihak institusi. Okay, dan kesemuanya boleh diupload, borang ini boleh diupload di Google Drive dan pautan dia boleh diletakkan di pautan perhantaran saya semak MC ini. Okay. Itu saja setakat ini bagi saya. Seandainya ada apa-apa pertanyaan boleh terus tanyalah di sini ataupun boleh hubungi saya, tak ada masalah. Okey, dalam grup pun boleh. Okey, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.